Kita berjumpa lagi. Okey, seperti yang kita sedia maklum, apa yang dinyatakan oleh PM kita yang ke-6 kalau tak salah cikgu, Tuan Ahmad Badawi, remaja merupakan modal insan yang perlu dijaga. Untuk dijaga mestilah ia menjalani kehidupan yang sihat dan beretika. Tetapi kalau kita tengok jiwa remaja ni sering memberontak dan memilih gaya hidup yang tidak sihat dan akhirnya akan memudaratkan diri sendiri. Ketagihan yang tidak sihat dan tidak baik kadang-kadang merosakkan diri sendiri. Okey, boleh anak-anak nyatakan apakah contoh ketagihan yang tidak sihat? Yang pertamanya adalah seperti kalau orang lelaki apa? Cikgu tak dengar. Betul, merokok, berjudi, minum arak dan melayari. Yang ini yang bahaya ni, yang sekarang ni cikgu tengok. Melayari internet tanpa batasan. Itu anak-anak. Internet, kita ada gadget semua, dah ada bantuan prihatin. Satu ibu bapa dapat diberi, kalau B40 dapat satu device. Kena hati-hati, jangan salah guna. Okey, kita pergi terus kepada tajuknya, iaitu tajuk kecil, kesan ketagihan rokok kepada remaja. Tadi yang cikgu kita dah beritahu ada berapa kesan ketagihan. Apakah kesan? Kenapa ni rokok ni berbahaya sangat? Kita kena tahu. Rokok ni memang bagus. Orang cakap nampak matang. Tapi apa kesannya? Yang pertama, kesihatan terjejas. Bermaksud kadang-kadang bila kesihatan terjejas, kita mudah berasa letih, suka nak pernafasan kita terganggu, jantung bukan hari ni kita hisap rokok jantung kita terganggu, tidak. Kesan jangka masa panjang atau long term punya kesan. Dan tangan pun akan menggeletar. Kemudian yang kedua, terdedah, kesannya adalah terdedah kepada penyakit berbahaya seperti kanser dan hilang deria pendengaran. Ini kajian yang telah dilaksanakan dan banyak telah dibuktikan. Kalau kita menjadi sebagai perokok yang tegak, kalau ada satu ketika ada pernah rakan cikgu, dia telah lampau kuat isap rokok, tetapi bila dia berhenti, macam-macam berlaku. Akan berdarah di celah-celah gigi dia, pendarahan berlaku. Kemudian tangan menggeletar, dia jadi tak tentu arah. Itu yang bahayanya. Kemudian ketidakstabilan emosi, itu di mana perasaan gelisah, risau dan cepat marah kerana hormon yang tidak normal. Ada dua lagi kesannya adalah perubahan fizikal. Kita tengok kalau orang yang kuat merokok, bibir dia akan hitam. Macam cikgu ni memang hitam, memanglah bibir hitam kan. Bibirnya akan menjadi hitam. Gigi akan jadi kuning. Bukan dia tak gosok gigi. Ini adalah kesan asap rokok dan nikotin, dan berlaku kedutan pada kulit. Itu. Kemudian kesan seterusnya adalah pelajaran akan merosot lah. Memanglah kalau ada hisap rokok, bergaul dengan rakan-rakan yang tak bersekolah, memanglah pelajaran kita akan merundum. Sebab itulah cikgu cakap, teman kamu yang baik adalah teman sepermainan, teman satu sekolah. Bermaksud kita semua ke arah positif. Okey, cara untuk mengatasi ketagihan rokok. Ada 4 cara macam mana untuk mengatasi ketagihan rokok. Yang pertama, menjauhi rakan yang menghisap rokok. Kalau ada kawan yang hisap rokok, kita kurang-kurangkan pergaulan dengan dia. Menanamkan azam, ini semangat, azam, tekad untuk berhenti merokok. Bermaksud
Janganlah bergaul keluar-keluar malam. Kalau keluar malam tu takkanlah dia bermasak di tepi longkang, bermasak di tepi gelanggang. Mesti apa lagi? Mengasap lah. Jangan. Sebab itulah duduk di rumah, baca buku, menonton TV, buat kerja yang berfaedah. Yang ketiga, mendapat bantuan daripada pakar ataupun doktor. Ini boleh merujuk kepada hospital dulu pun boleh kan anak-anak, dan berfikiran positif dan katakan saya tak nak merokok. Ini adalah di antara cara-cara macam mana kita nak memberhentikan ketegangan merokok. Dan seterusnya kita tengok internet. Kan kita ada yang cikgu dah maklumkan tadi, sekarang ni internet mudah. Semua ibu bapa diberi sebuah handphone. Cakap kalau dalam sebuah rumah tak ada smartphone, cikgu tak percayalah. Kan? Smartphone sekarang ni bukan harganya 2,000, 3,000. Kadang-kadang 120 pun dah dapat. Betul? Kita tengok. Internet ni boleh menyebabkan ketagihan dan membahayakan kesihatan jika dilayari secara berlebihan. Boleh pakai internet tapi jangan berlebihan. Remaja sepatutnya bertanggungjawab dalam menggunakan internet untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka. Untuk buat PDPR daripada pukul 8 sampai pukul 10, 10.40 sampai pukul 1 tak ada masalah. Jangan berlebihan. Sampai daripada pukul 8 malam sampai pukul 3 pagi main game. Itu yang tak bagus. Mereka perlu mengelak diri daripada melayari internet terlampau lama. Perbuatan kalau melayari internet terlampau lama akan menyebabkan kesan-kesan yang negatif. Macam mana? Kenapa dia terlampau? Kita tengok lama, asyik, ralik, jadi ketagih. Kadang-kadang orang buka Facebook, rakan Facebook, rakan WhatsApp, rakan Telegram, rakan Twitter, rakan Instagram. Buka terlampau banyak. Kalau ada 100 Twitter, kalau satu rakan tu kamu tengok 10 minit, kalau 100 berapa? Kan banyak. Okey. Apakah kesan kalau kita tengok internet terhadap remaja, penggunaan device ataupun smartphone yang terlampau lama lah. Pertama adalah kesihatan terjejas, di mana mata akan menjadi rabun dan wujudnya obesiti. Memanglah. Sebab kalau kamu nak tahu, skrin kamu tu tak dilindungi. Bermaksud dia akan menyebabkan mata kamu akan menjadi dehydrate ataupun akan kering, akan menyebabkan kerosakan. Sambil kamu berFacebook, sambil kamu berWhatsApp, sambil itulah kamu mengunyah, makan junk food. Jadilah potato couch. Tahu potato couch? Kentang atas sofa, bermaksud gemuk lah. Itu kita tak mau benda macam tu. Kita nak kurangkan. Pencemaran minda kerana mudah terdedah kepada perkara yang tidak berfaedah. Itu kesan ketagihannya. Itu berasa letih, mengantuk, lemah badan dan kurang tumpuan dalam pelajaran. Dan yang terakhir, leka dan membuang masa sehingga mengabaikan tanggungjawab. Kamu kena tahu, kamu hidup ni, kamu tinggal dekat mana? Rumah ibu bapa. Apa tanggungjawab kamu? Membantu ibu bapa, menjaga adik, memasak dan sebagainya. Dan paling penting, mestilah belajar. Okey. Cara bagaimana untuk menangani ketagihan internet, sebab kita tahu kesannya buruk kepada remaja, di mana remaja, antara kesannya dia akan mengurungkan diri, abaikan masa berkualiti dengan keluarga. Sekarang ni bapa ada, abaikan berhubung, bergaul, bercakap dengan bapak. Kalau bapak dah tak ada, dah meninggal dunia, nak bercakap dengan siapa? Bercakap dengan dinding. Okay, kita tengok cara untuk menangani, untuk elak berlakunya ketagihan. Hadkan masa penggunaan internet supaya mencapai objektif dan matlamat yang dikehendaki. Itu yang pertama. Tetapkan matlamat dan tujuan melayari internet. Kena ada. Hari ni saya nak melayari internet, saya nak cari bahan tentang sejarah. 2 jam.
Tak ada masalah. Jangan cari bahannya 10 minit, nanti tengok Facebook, WhatsApp sampai 3 jam. Itu tak betul. Bahagikan masa yang sewajarnya semasa melayar internet supaya seimbang, ada had masanya. Jadikan internet sebagai sumber pengetahuan untuk menjadi seorang yang sempurna. Kita gunakan internet. Pernah anak-anak cari internet untuk dapatkan soalan-soalan? Cuba cari. Typekan soalan matematik pertengahan tahun 2020. Memang banyak. Belonggok-longgok keluar. Dah dapat tu, print, buat ataupun belajar daripada soalan. Okey. Ketagihan yang seterusnya adalah ketagihan arak. Seperti kita sedia maklum bahawa ni, minta maaf pada golongan-golongan yang mungkin Kristian ada minum arak, tapi ini hakikat apa yang cikgu dapat daripada buku ilmiah lah, pendidikan moral. Pengambilan minuman beralkohol sepatutnya tidak dilakukan, tidak boleh kepada remaja, kerana pengambilan alkohol mungkin secara sedikit atau berlebihan akan menyebabkan remaja tersebut mabuk. Sebab kalau pertama kali bagilah cikgu minum arak 2 sudu, silap-silap tergoleng cikgu kat bawah sebab tak pernah minum arak. Ini contohnya lah. Dia kerana ia memabukkan. Arak pun boleh memberi kesan kepada sistem saraf dan otak. Bila kita minum arak, kita terus boleh belajar ke? Tidak. Bila kita minum arak, kita punya pemikiran tidak seimbang. Kadang-kadang kita cakap yang bukan-bukan, kadang-kadang kita bergaduh, kadang-kadang kita pukul orang, pukul isteri, marah anak dan sebagainya. Ya, sebab kita dalam keadaan yang tidak seimbang. Okey. Kandungan kimia akan bertingkat balas dan memberi kesan kepada tubuh badan dan kepada tubuh badan. Tubuh badan kita akan jadi lemah lah. Okay. Kesan ketagihan arak. Ada 4 kesan ketagihan arak. Yang pertama, hilang pertimbangan diri. Seperti tadi cikgu dah cerita, mungkin ia mudah marah dan mencederakan ahli keluarga. Kesihatan terjejas. Mungkin kalau ini bukan mungkin, ini adalah fakta. Orang yang kuat minum arak, ia akan mendapatkan gastrik dan berkemungkinan kalau terlampau lama, terlampau banyak, hilang ingatan dan koma. Kemudian masa depan pun akan terjejas. Kenapa terjejas? Kalau remaja macam kamu ditangkap oleh polis, ditangkap oleh pihak sekolah, bawa minuman alkohol mabuk, apa yang berlaku? Tindakan disiplin yang keras akan diambil dan hilang harga diri. Dia tidak akan disuka. Siapa yang suka? Cikgu pun tak suka. Cikgu tengah mengajar, bila kamu bercakap, mulut bau arak, ingat cikgu suka? Cikgu tak sukalah. Kalau nak, jangan. Okey. Cara nak atasi ketagihan arak ialah mendapat sokongan sosial. Bergaullah dengan rakan-rakan sebaya. Kamu tengok rakan-rakan kamu, ada dia bawa rakan sekelas yang baik-baik tu, ada dia bawa bekal minum air kepala rimau ke setaut ke sekolah. Tak ada kan? Dia semua yang bagus-bagus. Dapatkan sokongan moral, bergaul dengan mereka, gelak, ketawa, seronok, berlari-lari. Itu yang kita nak. Melakukan aktiviti menenangkan diri, berpegang teguh. Ini paling penting, agama. Berpegang teguh agama dan mengawal hawa nafsu. Okey, itu saja yang kita akan pelajari. Sekian, terima kasih. Belum habis lagi. Kita ada nota pintas. Apa lagi? Betul. Tugasan berapa? Nak 5. Berapa? Ini tak banyak lah, 2 cukup lah kan. Okey, kita sambung sebentar lagi.